Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Amma ba'd. Terima kasih kepada Hajah Siti selaku admin atau moderator kita, dan alhamdulillah ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada halaqah muqaddimah untuk pengenalan untuk bacaan talaqi syafahah bersanad secara online. InsyaAllah mudah-mudahan segala kita buat secara online insyaAllah diterima insyaAllah. Mungkin tak apa, nanti akhir nanti kita akan ada juga perjumpaan untuk secara fizikal insyaAllah lepas mungkin akhir khatam nanti insyaAllah baik. Untuk mukadimah ni insyaAllah mungkin hajah-hajah ataupun tuan-tuan dah tahu mengenai bacaan cara bacaan bersanad ni, tapi tak apalah, kita akan bincang ataupun kita akan bicarakan sedikit tentang apa itu sanad ni. Sanad. Baik, seperti mana yang kita dah tahu bahawasanya bacaan bersanad ni tidaklah diwajibkan, tidaklah diwajibkan, tetapi asas untuk membaca Al-Quran itu dengan betul dan tepat itu adalah satu kefarduan. Baca Quran dengan tepat dan betul itu adalah satu kefarduan dan kewajipan. Tetapi untuk mengambil sanad ni, dia tidaklah satu kewajipan, tetapi bagi siapa yang ingin mendalami tahap tertinggi dalam bacaan Quran, dia perlulah mengambil bersanad, bacaan bersanad, kerana untuk menyandarkan bacaannya kepada gurunya, dan gurunya menyandarkan bacaannya kepada gurunya dan kepada seterusnya. Itu bacaan. Maksud isnad, sanad iaitu sandaran ataupun rantaian bacaan. Rantaian bacaan. Sanad ini dalam Al-Quran ada, dan hadis ada. Begitu bacaan. Contoh dalam hadis Nabi SAW, contoh kalau kita boleh tengok hadis Nabi, contoh kan, an Sayyidina ataupun an Ali bin Abi Talib, begitu an itu adalah sanad, tapi itu dipanggil sanad hadis, sanad hadis, iaitu akhirnya berakhir dengan Nabi SAW. Kan? Kalau ada perawi yang lemah, maka hadis itu dikira dhaif dan sebagainya. Itu dipanggil dalam masalah hadis lah. Jadi dalam Al-Quran, bacaan-bacaan ini dipanggil sanad juga kerana pengakhirnya yang terakhir adalah sandaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Jika sekiranya guru baca dengan gurunya, dan gurunya baca dengan gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Taala. Jadi sanad hadis terhenti di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sanad Al-Quran terhenti di Allah Subhanahu Taala. Jadi sanad Al-Quran ini lebih utama, lebih berat, lebih berat. Jadi perlukan amanah yang baiklah dalam bacaan. Baik. Qala Ibnu Barak, saya bacakan matanya. Siapa Ibnu Barak ni adalah salah seorang daripada anak murid Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dia kata al-isnad min ad-din. Laula al-isnadu la qala ma syaa. Ibnu Barak kata isnad itu atau sanad ini adalah satu daripada agama. Maksudnya yang diterima pakai dari agama kita lah. Jika sekiranya tanpa isnad, tanpa sanad, maka seorang itu boleh
boleh kata apa yang dia nak kata. Jadi dia kata contoh, saya beri contoh ya. Contoh dalam bacaan ataupun bacaan gharib, ya. Bacaan gharib. Contoh bacaan imalah, ya. Bacaan ismam, ya. Bismillahirrahmanirrahim, imalah, ya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kenapa dia baca begitu? Saya tengok baris dia begitu, ikut siapa? Saya ikut baris lah, saya tak ikut siapa. Jadi dia tidak ada sandaran. Dengan bacaan itu dia sandaran. Jadi bacaannya itu tidak diterima lah. Ya, maka tidak valid. Maka kenapa baca begini? Kerana guru saya baca begini. Kerana ada apa dia? Bacaannya secara imalah. Betul. Tabik Ismam. Ambil dengan guru siapa? Guru. Ambil dengan gurunya. Gurunya ambil gurunya. Dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW sampai kepada Allah Ta'ala. Begitu. Itu dia punya antaian dia. Ya. Jadi itulah kita boleh kata dia dipanggil asar, ya. Asar dia bukan hadis tapi asar daripada Abdullah Ibn Barak. Ya. Ibn Barak ni seorang alim lah, faqih dan sebagainya, ya. Dia ulama besar, ya. Dia mengaji dengan tabi'in dan sebagainya. Baik. Seterusnya kita nak bicarakan tentang apa kepentingan kita belajar talaqi bersanad, ya. Ataupun talaqi musyafahah bersanad, ya. Ada panggil talaqi ni maksudnya istilah berjumpa, ya. Lepas tu di pintu akhir nanti kita perlu berjumpa juga, ya. Secara online ni musyafahah ni sebab mungkin ada kekangan, ya, yang kita tak dapat nak elak, contoh wabak dan sebagainya, ya. Yang lebih afdal adalah berdepan, ya. Berdepan itu yang lebih afdal lah, ya. Maksudnya bertemu muka begitu, ya. Atas online ni mungkin mudah-mudahan diterima, ya, dengan syarat kita mutqin lah ataupun iqan, teliti, ya. Sebab itulah bila hajar nanti baca, tuan haji baca nanti perlu buka mic dengan jelas, ya. Muka kena nampak, dan mulut pun beri nampak, ya, sebab nak membetulkan. Sebab musyafahah ni, guru ataupun murid dibetulkan bacaan guru, dibetulkan oleh guru, dan guru perlu membetulkan bacaan murid. Itu musyafahah, mulut ke mulut, ya. Begitu. Itu kepentingan bersanad ini. Bila kita baca suatu perkataan ataupun satu ayat, jika sekiranya bersalahan ataupun bersalahan dengan bacaan yang lain, maka dia boleh disandarkan dengan bacaan siapa. Contoh dia baca dengan qiraat lain, contoh, ya. Contoh dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia baca begitu. Riwayat Hafs an Asim baca Maliki Yaumiddin. Jadi disandarkan bacaan tu kepada siapa? Kepada guru siapa? Kepada imam siapa? Kalau dia kata saya tak tahu, jadi dia tidak diterima lah sanadnya, walaupun dia sudah mengetahui bahawasanya di sana ada bacaan begitu, tetapi dia tidak mengetahui. Jadi sanadnya itu tidak diterima. Dia mesti kena tahu, ya. Mesti kena tahu. Dan insya-Allah, ya, di tangan saya ni ada bukti, ya. Ni saya tunjuk sikit, ya. Mungkin ada yang tak tertanya-tanya, ya. Ini sebagai ijazah, dia dipanggil, ya. Tengok ni, ni dipanggil, kalau tak nampak, tak nampak dia punya. Contoh, saya buka sekejap, saya buka kamera depan sampai tengok. Okey, baik. Sini ada saya punya ni, ya. Ni dia punya ijazah ni, ya. Ijazatul qiraati wal iqra' bi riwayatin Hafs an Asim min tariq Asy-Syatibiyah bisanadin muttasil, dengan sanad yang bersambung ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijazah, ya. Dan ini adalah
yang di sini. Dan InsyaAllah kita akan bagi dah semua nanti bila tamat khatam insyaAllah. Dan di sini tak nampak. Jadi saya tunjuk. Saya kena buang background dulu. Ya, Kita nak buang background ni. Kita nak buang background. Di sini adalah dia punya salsilah. Tak nampak dia background dia kacau sikit. Macam mana saya? Okey. Ini adalah salsilah bacaan daripada Nabi Muhammad SAW turun kepada 5 orang sahabat, dan turun kepada Abi Abdul Rahman Abdullah bin Abi Rabi'ah As-Sulami Al-Kufi Al-Darari, Imam Asim, kemudian yang keempat Haf Sulaiman Ibnu Sulaiman, kemudian turun kepada Ali Ibn Muhammad Al-Hashimi, turun kepada Ahmad bin Sahl, turun kepada Abu Am Ad-Dani, turun kepada Al-Qasim Al-Syatibi, Imam Syatibi tu, kemudian turun kepada Muhammad bin Ibnu Al-Khalid Al-Saghir, kemudian turun kepada Muhammad bin Rahman Al-Saghir Al-Hanafi, turun kepada Muhammad bin Muhammad Yusuf Al-Jazari, Imam Al-Jazari, turun kepada Ahmad bin Asadu Al-Ambyuti, turun kepada Muhammad bin Ibrahim Ad-Damsadi, yang ke-18, yang ke-19 Ali ibn Muhammad bin Ghanim Al-Muqaddasi, yang ke-19, yang ke-20 Abdul Rahman Al-Syadhabi Al-Yamini, yang ke-21 Muhammad bin Qasim Al-Bakri, yang ke-22 Ahmad bin Bakri, yang ke-23 Abdul Rahman Al-Juhuri, yang ke-24 Ibrahim Al-Ubaidi, yang ke-25 Ali Al-Haddad, yang dan Ahmad Marzuki Al-Misri, kemudian yang ke-26 Ahmad bin Muhammad Al-Hulwani, yang ke-27 Muhammad Salim bin Ahmad Al-Hulwani, kemudian yang ke-8 Bakri At-Tarabishi, yang ke-29 Syekh Ridha Ali Darwish Al-Ilwani, iaitu pensyarah Ma'ad Qiraat Syubra yang masih hidup lagi, Syekh Ridha Ali Ad-Darwish, yang ke-29. Kemudian turun kepada saya, iaitu Muhammad Yasin bin Muhammad Yusuf Al-Bahanji, yang ke-30. Jika sekiranya tuan-tuan dan perempuan ataupun hajah-hajah, haji-haji tamat bacaan, maka boleh diijazahkan dengan riwayat Haf an Asim dengan salsilah yang ke-31. 31. Dengan syarat kena istiqamah lah. Sebab itu dia ada ijazah qiraah wal iqra. Ijazah qiraah wal iqra maksudnya apa? Maksudnya bukan bacaan saja tapi wal iqra. Jika sekiranya nanti dalam sijil, dalam ijazah disertakan sahaja ijazah qiraah saja, baca saja, maka tidak boleh untuk turunkan ijazah ataupun sanad kepada orang lain. Cukup dia ada sanad tetapi tidak boleh ajar pada orang lain. Kenapa? Kerana banyaknya salah, kerana mungkin lemah ingatan dan sebagainya, makhraj masih lagi kurang dan sebagainya. Tetapi jika sekiranya disertakan dengan ijazah qiraah wal iqra, maka di situ boleh ajar dan dapat sanad, kemudian boleh ajar kepada sanad ini kepada anak muridnya ataupun orang bawahannya, sanad yang ke-32. Begitu ya. Jadi barang siapa yang berhajat untuk menurunkan ijazah ni kepada anak muridnya, jadi dia perlu ambil penekanan lah, baca dengan secara mutqin, iaitu teliti dari segi makhrajnya, tidak ada satu ataupun huruf yang gugur, baris yang gugur daripada bacaannya, bacaan tersilap, bacaan gharib dan sebagainya, tidak boleh ada satu pun yang tersalah. Jika salah dibetulkan, dibetulkan segera. Sebab itu dalam konsep belajar ni kita perlu ada pensel ataupun pen untuk menanda kesalahan kita. Jangan pakai ingat je, tak boleh.
Ingat kesalahan, mungkin 2 jam ataupun seminggu lepas tu tanya balik dia tak ingat. Jadi kita tanda setiap kesalahan itu ataupun setiap poin yang guru bagi, kita tanda bacaannya kenapa begini, dari segi makhrajnya, sifatnya dan sebagainya. Ini perlu diambil titik beratkan lah untuk dalam bacaan besar ini. Jika sekiranya masih lagi merangkak-rangkak ataupun lemah, tidak dianjurkan untuk mengambil sanad, boleh pergi ke kelas yang lebih bawah, iaitu kelas tahsin, tahsin qiraah ataupun tahsin bacaan, berelokkan dulu. Bagi sanad ni, bagi orang yang sudah mempunyai mungkin dia sebut hukum tajwid, kunun mati dan sebagainya, dia sudah tahu. Ini boleh layak untuk kita mengambil sanad. Begitu itulah tahapan ataupun yang disebut berkali-kali oleh guru-guru sanad. Guru-guru bersanad ni dia mesti ada rule ataupun undang-undang untuk barang siapa yang untuk boleh mengambil sanad ataupun tidak boleh. Dalam cara umumnya biasanya akan dites dulu bacaan seorang-seorang. Baca test surah contoh, ditebuk surah mana. Kiranya bacaan itu tidak mendapati kehendak guru, maka guru akan kata tidak perlu ambil sanad lagi, masuk kelas tahsin dulu. Kemudian bila dah elok, cantik, baca dari tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, kemudian barulah boleh ambil untuk bersanad. Saya ulang sekali lagi, bersanad ni tidak wajib untuk diambil, tetapi bagi siapa yang nak mendalami ilmu Quran dengan secara mendalam, perlu dia untuk mengambil sanad, kerana sanad itu adalah sandaran kepada bacaan gurunya. Jadi iqra'u kama alamtu ataupun iqra'u kama alamtu. Kamu bacalah seperti mana apa yang kamu belajar dengan guru kamu. Maksudnya kalau guru kamu kata begini mulutnya gini, kena ikut. Begitu. Kalau ada guru lain yang begitu, lain pula ikut guru itu. Jadi jangan saling menyalahkan guru. Sebab itu dia ada ilmu masing-masing. Selagi mana guru itu ada sandarannya. Dia tidak guru yang kita kata boleh dia baca buku saja, tidak ada sanad. Kemudian dia beli buku tajwid banyak-banyak di kedai, kan, dia baca, dia khatam sebagainya, dia diklaim dia guru. Tapi bila baca salah. Kemudian dia kata baca mengikut siapa ni? Saya ikut buku lah. Tak boleh begitu. Lalu konsep ilmu ni ada riwayah dan dirayah. Riwayah ni berguru begini. Bertalaki begitu. Dirayah ada juga dengan kajian buku. Jadi tak boleh buku saja, mesti kena berguru, dan tak boleh guru saja, mesti kena ada buku juga. Teori dan praktikal mesti kena selari. Baik. Untuk dan kemudian kita nak sebut sikit tentang salsilah, salsilah imam-imam yang masyhur, dalam, kita kata, dalam imam mazhab dalam bacaan. Kita tahu kalau dalam masalah fiqh, kita tahu 4 mazhab yang dipakai di Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Dalam masalah akidah, kan, ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Al-Maturidi, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian dalam tasawuf, Imam Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Dalam bacaan kita membaca dengan riwayat Hafs an Asim. Nanti saya akan sebutkan salsilah ataupun qiraat yang dibaca. Balik, kalau kita nanti boleh tanda, ataupun kalau tanda boleh ulang balik video ni. Kenapa bacaan Hafs an Asim ini lebih masyhur dan lebih diterima oleh satu dunia. Baik, kita tengok dalam qiraat. Apa maksud qiraat? Qiraat ni maksud cara bacaan, ataupun bacaan. Kan? Ada baca begitu, ada baca begini.
ada baca dengan contoh dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada qiraat baca kufuwan ahad. Ada baca dalam surah Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim. Ada baca dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Ada baca dengan sin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Itu bacaan. Yang kita nak belajar ni adalah salah satu sahaja daripada qiraat 10. Ya. Qiraat maksudnya cara baca. Imamnya siapa? Jadi imam qiraat ataupun imam qiraat yang kita nak baca adalah yang namanya Asim. Imamnya Imam Asim. Kemudian guru, anak murid dan perawinya adalah Syu'bah dan Hafs. Namanya Syu'bah dan Hafs. Jadi kita mengambil bacaan Hafsin saja. Syu'bah belum lagi. Belum lagi. Jadi kita ambil bacaan Hafs dulu. Kenapa Imam Hafs an Asim ini lebih masyhur bacaannya? Kerana apa? Kerana guru kepada Imam Asim, iaitu siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami, berguru dengan 5 orang sahabat Nabi SAW. Berguru dengan 5 orang sahabat. Bertelaki dengan 5 sahabat Nabi. Iaitu siapa sahabat Nabi? Yang pertamanya, Ubay bin Ka'ab. Tahu dah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian Zaid bin Sabit. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud. Dan yang kelima, Uthman bin Affan. Kelima-lima adalah guru kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami ada anak murid yang bernamanya Asim. Sedangkan qiraat-qiraat yang lain tidak membaca dengan kelima-lima sahabat Nabi. Ada yang baca hanya 1 ataupun 2 orang sahaja sahabat Nabi. Jadi qiraat mereka ada tetapi tidak masyhur. Tidak masyhur. Jadi nak dibaca di Malaysia boleh tetapi tidak secara menyeluruh. Sebab itulah Jabatan Agama Islam, Selangor dan sebagainya, dia tak bagi imam-imam ni baca dengan selain daripada qiraat Hafs an Asim. Jika sekiranya nak baca, kena beritahu makmum, hari ni saya akan baca dengan qiraat begini. Sedangkan qiraat lain, qiraat Hafs an Asim tak perlu beritahu. Hari ni saya akan baca, saya ke imam, jadi saya akan baca dengan qiraat Hafs an Asim. Dia tak sebut. Tapi bila disebut imam selain daripada qiraat, daripada riwayat Hafs an Asim, maka dia perlu beritahu jemaah supaya jemaah tahu ada di situ ada bacaan yang lain selain daripada bacaan yang dipakai di Malaysia, iaitu riwayat Hafs an Asim an tariq Syatibiyah. Gitu ya. Lebih masyhur. Baik. Kalau kita tengok dah masuk dah. Kita ada setengah jam lagi. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak sebut ni. Tafsilah tak habis lagi ni nak sebut. Tak apalah, saya akan sebut satu saja ya. Jadi boleh fokus hajah-hajah tuan-tuan haji, boleh fokus tentang imam yang kita nak baca ini adalah mengikut qiraat. Jadi qiraat yang pertama kita highlightkan 3 dulu. Qiraat Imam Asim. Riwayat Hafs, Hafsin nama dia. Hafsin dan Imam Asim ni adalah ada hubungan juga ayah tiri kepada Imam Hafs. Jadi Imam Asim ni adalah anak tiri kepada Imam Asim. Syu'bah anak murid juga kepada Imam Asim. Jadi qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, tariq ataupun tariqah, aliran aliran mengikut aliran Al-Imam Syatibi ataupun Asy-Syatibiyah. Asy-Syatibiyah. Apa beza dia? Asy-Syatibiyah dengan Al-Jazariyah. Ataupun Thayyibah. Dia ada biasanya di Mekah ataupun Madinah
dia akan baca dengan qiraat ataupun riwayat Hafs an Asim, tetapi dengan tariqah yang berbeza, ya, dengan tariqah Jazriyah yang disebut sebagai kalau hukum tajwid majais munfasil dibaca 2 harakat sahaja, mat silah tawilah dibaca 2 harakat juga mengikut tariqah Jazriyah. Manakala tariqah Syatibiyah membaca majais munfasil 4 ataupun 5 harakat, mat silah tawilah begitu juga 4 dan 5 harakat. Itu sahaja perbezaan. Itu bukan ada lagi sebenarnya perbezaannya ada 50 lebih perbezaan di antara tariqah Asyatibiyah dengan tariqah Jazariyah ataupun Thayyibah. Ada 50 lebih. Jadi itu tak perlu kita mentionkan lah. Sebab kini kita nak highlightkan tariq Asyatibiyah. Yang tariq Asyatibiyah bersandarkan dengan riwayat Hafs an Asim. Hafs daripada Imam Asim, an daripada Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, an 5 orang sahabat, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril, an Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Baik. Itu secara silsilah imam-imam qiraat jadi setiap imam 10 qiraat mempunyai 2 orang murid atau perawinya. Jadi 10 imam qiraat dan total bagi riwayat ada 20 lah. Kita membaca hanya salah satu daripada 20 tadi, iaitu riwayat Hafs. Ya. Jadi banyak luas lah. Jadi kalau ada masa nanti, ada masa yang berbaki lagi umur yang ada, boleh talaki dengan riwayat lain pula. Dengan imam lain, qiraat lain. Boleh dengan Abu Amir ke, dengan Abu Abdurrahman ke, Ibnu Abbas ke, banyak Ibnu Al-Qasim, Nafi', Hamzah, Isai, dan banyak lagi lah qiraat-qiraat lain. Boleh. Baik. Tetapi kebanyakan yang dibaca adalah yang dibaca di Malaysia ataupun seluruh dunia, riwayat Hafs Asim. Tapi ada juga di Morocco dan sebagainya, qiraat Warash dan sebagainya. Itu ada, tidak nafikan. Ada. Tetapi lebih popular di Malaysia, di Nusantara ni ikut riwayat Hafs Asim. Dia lebih mudah dan lebih masyhur. Lebih masyhur. Baik. Kalau apa beza di antara Imam Asim yang mempunyai 2 orang anak murid yang saya sebut tadi, iaitu Syu'bah dan Hafs. Syu'bah baca contoh dalam surah Al-Humazah contohnya. Beza di antara satu guru tetapi riwayat berbeza. Saya nak bagi contoh. Contoh Syu'bah iaitu anak murid kepada Asim juga. Hafs anak murid kepada Asim juga. Tetapi bacaannya sedikit berbeza. Contoh dia dalam surah Al-Humazah, kita Hafs an Asim baca dengan wama, ayat yang ke-7 daripada ayat yang ke-5 ayat yang ke-5 daripada surah Al-Humazah saya. Wama adraka mal hutamah. Imam Syu'bah membaca wama adraka mal hutamah. Begitu. Kemudian ada baca lagi dalam ayat yang ke 9 fi riwayat Hafs an Asim membaca dengan fi amadin mumaddadah. Syu'bah an Asim membaca dengan fi umudin mumaddadah. Adalah perbezaan ya. Kemudian ada riwayat yang lain wabila akhirat contoh dia banyak sebenarnya. Kalau kita nak sebut di sini perbezaan antara Syu'bah dengan Hafs ni banyak sekali. Jadi tak apalah. Kita hanya tumpu kepada riwayat Hafs an Asim sahaja mengikut jalur ataupun tariqah aliran Asyatibiyah. Baik, begitu. Jadi cara formatnya nanti kita baca, Hajah akan sediakan buku
dalam Quran tu, ya, dalam Quran, cari Quran yang mungkin tulisannya besar, tak mahu cari Quran kecil ya, sebab mungkin kita nak tanda. Cari pensel ya, yang boleh kita padam. Nanti bila ada berlaku kesalahan, tanda. Ya, ataupun gariskan kesalahan itu supaya tidak berlaku lagi kesalahan yang sama ya, setelah dibetulkan. Begitu. Kerana dalam bacaan sanad ni perlu mutqinah, perlu itqan ataupun teliti. Ya, sebab kemungkinan bila kita dapat ijazah sanad, nanti kita akan turunkan ijazah ini kepada orang yang bawah kita ataupun orang yang nak bertalaki dengan kita. Jadi jika sekiranya kita tidak mutqin ataupun kita tidak teliti bacaan, dibimbangi, kesalahan itu disandarkan kepada bacaan gurunya, yang mana gurunya tidak berkata begitu, tetapi dengan sebab kecuaian anak murid tidak menanda kesalahan, maka dibaca oleh anak murid yang bawah. Dia baca, aku baca sandarkan kepada guru aku, sedangkan gurunya dah tegur kesalahan itu. Itu kecuaian daripada pihak kita. Jadi yang tu tak mahulah. Yang kita tak nak macam tu. Gitu ya. Perlu itqan. Apa itulah dalam macam sanad ni, biar sikit ya, tetapi berkualiti. Kualiti itu lebih terbaik ya. Lebih baik daripada banyak baca tapi banyak salahnya. Ya, jadi kita nak baca, sebab itulah bacaan sanad ni kita nak baca lebih tepat dan betul, bersandarkan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diakui. Ya, silsilahnya. Ya, begitu. Kerana asas baca Quran betul itu adalah satu kefarduan. Ya, sebab dia akan melibatkan makna. Makna. Jika salah baca akan melibatkan kesalahan makna yang dikategorikan sebagai kesalahan ataupun lahnun jali. Kesalahan yang jelas, kesalahan yang jelas. Ya. Kalau boleh elakkanlah lahnun jali ni. Ya. Baik, saya akan terangkan satu asas untuk membaca betul, membaca Al-Quran dengan betul. Ada 4 asas. Ya. Perlu penekanan. Ya. Yang pertama dari segi makhraj. Yang pertama makhraj. Maksudnya makhraj ni tempat keluarnya huruf. Ya. Tempat keluarnya huruf. Itu perlu diberikan penekanan. Ya. Kemudian yang kedua, sifatul huruf. Sifat huruf, gaya sebutan huruf. Melantun ke, tertahan nafas ke, tertahan suara ke, mendesil ke, bersiul ke, dan sebagainya. Itu ada sifatul huruf. Perlu diberikan penekanan juga dalam bacaan bersanad. Kemudian yang ketiga, ahkam tajwid. Hukum tajwid. Hukum tajwid ni maksudnya panjangnya, ya. Apabila nun mati berjumpa dengan ni, dengan huruf sebelumnya atau selepasnya, apa hukumnya. Itu hukum tajwid, ya. Walaupun makhrajnya cantik, ya, tapi bacaannya, hukum tajwidnya tidak berapa, jadi makan mengurangkanlah bacaannya, mutu bacaannya, ya. Yang keempat, waqaf dan ibtida'. Cara kita nak memberhentikan bacaan dan kita nak memulakan bacaan semula, dipakai waqaf dan ibtida'. Ini perlu diberikan perhatian juga. Ya, 4 asas untuk membaca Quran dengan betul. Kemudian baik, dalam bacaan bersanad pula, saya akan tekankan kepada tuan-tuan, perempuan, hajah, ataupun ustazah-ustazah yang ada dalam ni, ya. Yang pertama, saya akan highlightkan 7 perkara dalam bacaan bersanad ini, ya. Boleh kita ambil tulis tanda note sikit, ya. Apa yang saya akan utamakan dalam bacaan bersanad ini. Yang pertama adalah fusahah, ya. Al-fusahah ataupun kelancaran. Kelancaran. Maksud dengan kelancaran, kita baca ni satu ayat ni tidak berulang-ulang 2-3 kali kesalahan itu. Itu akan mencacatkan bacaan bersanad. Contoh, ya,
Kalau dalam di Mesir sendiri, bagi siapa yang mengambil nak mengambil sanad di Mesir sendiri, jika sekiranya guru tu tahu bacaannya, contoh dia baca dalam surah apa ya? Contohlah kita ambil dalam surah Al-Mursalat lah. Contoh ayat yang ke-23 lah contoh. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Contoh dia baca. Dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqadarna faqadarna fa ni'mal faqadar ulang-ulang 3 kali. Kalau di Mesir di Mesir ni, kalau siapa yang ambil baca begitu, dia akan terus dia tak terima anak murid macam ni. Ni syadid sikitlah. Keras sikit maksudnya macam mana nak bagi fasahah ini lebih lancar kita baca, maka kita kena baca ulang kan, ulang. Sebab itulah Imam Ghazali sebut aku menemui satu kaedah pun ni dia disebut dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Ayman Swaik ulama tajwid yang masih ada. Dia kata apa dia? Dinukilkan kalam Imam Ibn Ghazali mengatakan aku tidak menyupai ataupun dapat menemui satu formula ataupun satu kaedah untuk membetulkan bacaan seseorang, melainkan mereka mengulang-ulang dan melatih lidah mereka. Kan? Ulang. Bila ulang, dia akan automatik akan fasihkan lidah kita. Kita ambil contohlah. Kenapa bacaan ramai yang membaca dalam surah tu Yusuf ramai yang membaca dengan tidak lancar, kerana jalan ceritanya itu lebih banyak jalan cerita, jadi perkataan itu banyak yang pelik-pelik lah, yang ganjil-ganjil yang kita tak pernah dengar. Jadi bila jarang dengar, jarang sebut, maka berlakulah kesalahan. Tetapi ini tidak berlaku jika sekiranya kita ulang-ulang. Apa contohnya? Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Kenapa surah Fatihah kita jarang lah kita ulang-ulang nak baca surah Fatihah ni? Tidaklah Alhamdulillah, tidak ulang-ulang. Sebab apa? Kerana bacaan ini kita dah banyak kali ulang. Kan? Dalam solat kita, solat sunat 17 kali. Kalau wajib tu 17 kali. Sehari semalam kita baca. Jadi kita akan automatik akan fasih ataupun tu dipanggil fusahah. Yang pertama untuk bersanad ni fusahah. Akan diberi markah lah. Yang kedua makhraj. Makhraj tempat keluar. Takkan sama huruf ha pedas dengan ha simpul, tak boleh sama huruf zal dengan huruf dha, kan, huruf yang keluar hujung lidah keluar dengan huruf kancing gigi di kancing gigi tak boleh sama, mesti kena betul, begitu. Kemudian sifat huruf, yang ketiga betulkan juga sifat huruf, gaya sebutan huruf, sifat huruf ni dia tidak menjejaskan makna, dia tidak menjejaskan makna itu bertukar, tak, tetapi dia akan menjajatkan bacaan, dia dipanggil lahnun khafi, lahnun khafi, kesalahan yang tersembunyi, yang hanya boleh diketahui oleh orang yang mahir Al-Quran. Itu dia merupakan satu kesalahan juga, tapi kita nak elak, baik. Yang keempat, ahkam tajwid, ahkam tajwid, hukum tajwid yang saya sebut tadi. Yang kelima ni sebutan Arab, sebutan Arab. Sebutan Arab ni saya akan masukkan juga dalam elemen ataupun bacaan bersanad ini. Apa contoh dia? Contoh huruf dal paling mudah lah, orang Arab, ataupun huruf dal ni, orang Arab, dal Arab lain, Arab, dal Malaysia mungkin lain, kita akan betulkan lah. Contoh dada, kita Malaysia dada, nampak tu beza sikit sebutan Arab, kan, ma,
Seperti tadi kan. Huruf istifal tu. Kan. Tu sebutan Arab. Ya. Jadi Al-Quran pun sebut ya, dalam surah Yusuf sebut ya, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka hendaklah kamu baca Al-Quran dengan sebutan Arab ya. Begitu. Mohon maaf saya semua sedikit. Baik, yang keenam untuk bacaan bersanad juga perlu diberikan perhatian ya, iaitu dipanggil sebagai tahqiq harakat. Tahqiq harakat. Apa maksud tahqiq harakat? Dari segi kalau kita tahqiq ni sah ya, tapi bukannya maksud sah di sini. Tahqiq harakat maksudnya ketepatan baris. Ini salah satu elemen yang saya akan masukkan juga dalam pembacaan bersanad ni. Tahqiq harakat. Apa maksud tahqiq harakat? Ketepatan baris. Contoh, saya beri contoh ya. Contoh dalam orang baca bismillah ya, dalam surah Fatihah contoh. Ya, dia membaca bismillah, bismillah. Ubah makna tak? Tak berubah. Masih lagi bismillah. Tetapi baca dengan bismillah. Sedangkan yang tepat pada harakat barisnya adalah bismillah. Nampak tu? Sebab apa? Ba di bawah B. Bukan ba di bawah B. B. Nampak tu? Kalau baca B, jadi bismillah. 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 Nampak tu? Contoh ya. La. Dia baca la. Sepatutnya la. La. Dia baca la. Contoh lagi. Kan? Dia baca minal musyrikun. Contoh. Kan? Musyrikun. Dia baca minal musyrikun. Tak tepat baris lah. Sepatutnya musyrikun. Bukan musyrikun. Itu ketepatan baris. Baris itu. Sama ada baris atas, fathah, bawah, kasrah ataupun dhammah. Kalau atas A, dia baca A. Jangan baca O. Ya? Kalau ba bawah B, B lah. Jangan baca B. Bismillah, bismillah. Kemudian kalau baris dhammah depan, baca tu lah. Lah. Jangan baca O. Ula, jadi ula. Ula, sepatutnya ula. Dia baca ula. Sepatutnya ula. Ila contoh. Ya? Dia baca ila. Ila ke ila? Ila. Sepatutnya hamzah bawah i. Itu tahqiq harakat. Yang tu kita perlu perhatian juga. Kemudian yang ketujuh ni tak ada apa, cuma setiap kesalahan dan baris dan huruf kita akan tuan-tuan akan tanda berapa kesalahan baris dan huruf yang dibaca pada hari itu ada kesalahan. Maka bila ada kesalahan baris dan huruf, tuan-tuan kena repeat balik. Baca di rumah balik semula. Tak perlu repeat dengan saya dah. Mungkin kalau muka surat pertama, ya, saya kata insyaAllah boleh alih. Boleh alih muka surat seterusnya, boleh alih. Ya. Tapi jika sekiranya saya kata fasahah masih lagi kurang, maka stay lah. Stay lah pada muka surat yang pertama. Ya. Begitu. Jadi, sebab apa? Sebab kita tak nak mencacatkan bacaan. Tidak boleh gugur satu huruf atau baris yang dibaca salah. Ya. Harap-harap hajah-hajah ataupun haji-haji, ya, ataupun ustazah yang ada dalam ni tidak tersinggung lah. Ataupun tidak terasa kenapa dia ni muka suratnya lebih, saya muka surat 2 baru, dia dah 5. Jangan jealous lah. Jangan terasa hatilah. Ya. Sebab semua orang ni tak sama. Ya, setengah kan. Tak sama ujiannya, tak sama dari segi sebutannya, makhrajnya. Ada yang cepat belajar, ada yang kurang sikit. Ada yang diberikan kelebihan lain. Tetapi kat sini kurang sikit. Ada yang belah sana lebihnya situ tapi kurangnya sini. Dia begitu. Begitulah sunnatullahnya
Allah bagi kita ada lebih, ada kurang. Supaya apa? Kalau Allah bagi kita semua kelebihan, kita akan merasa hebat. Kita akan merasa ini semua daripada aku, bukan Allah. Sebab itu Allah bagi satu sifat kekurangan bagi kita supaya kita merasai kehambaan. Kita masih berada di bawah taklukan Allah. Bukannya kehebatan diri kita sendiri. Ya, begitu. Jadi, saya mohon maaf lah jika sekiranya daripada awal lagi, jika sekiranya saya tegur itu, bukan tegur untuk memalukan atau tegur untuk sebagainya, tetapi anggaplah teguran bacaan saya ini untuk membetulkan bacaan, memberikan semangat kepada tuan-tuan dan perempuan untuk membaca dengan lebih baik. Itu saja niat kita. Bukan untuk berbangga-bangga kita mempunyai sanad, tak. Jadi kita boleh nak baca dengan bacaan dengan betul, dengan ada sandarannya. Bukannya dengan tidak ada sandaran. Contohlah kita berdiri, kita berdiri dengan bersandarkan sesuatu. Contohlah saya berdiri sekarang, saya duduk sekarang ni, saya sandarkan belakang saya dengan dinding. Jadi bila ditekan daripada depan, belakang saya tidak akan jatuh. Sebab apa? Sebab dinding ada belakang saya. Sandaran saya, dinding itu. Tetapi jika sebenarnya tidak ada sandaran, jika orang tolak, mungkin boleh jatuh. Ataupun boleh tak jatuh. Nampak tu? Itu dipanggil sandaran. Jadi kita boleh sandarkan bacaan kita kepada guru kita, yang mana guru kita ni juga mempunyai sanad yang sahih, dan gurunya baca dengan gurunya, gurunya baca dengan gurunya, sampai kepada sahabat, kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi itu 7 perkara yang saya nak masukkan dalam elemen bacaan saya lah. Mungkin kalau tuan-tuan ataupun perempuan ambil sanad dengan orang lain, mungkin dia akan terapkan benda lain. Akan terapkan benda lain. Ini dari segi saya sendiri. Contohnya sifat huruf, istifal, isti'la dan sebagainya. Itu kena perlu tahulah. Tapi asas baca betul tadi, saya sebut tadi 4 perkara. Makhraj betul, sifat huruf, ahkam tajwid dan waqaf tidak. Jadi untuk baca sanad, saya akan highlightkan 7 perkara, iaitu untuk siapa yang ingin membaca depan saya akan terangkan ataupun saya akan highlightkan tentang fusahah, kelancaran, makhraj, sifat huruf, ahkam tajwid, sebutan Arab, tahqiq harakat, kesalahan baris dan huruf. Begitu. Baik. Kita ada lagi baki 5 minit ataupun 10 minit, insyaAllah saya buka sebarang soalan. Sebarang soalan ataupun pertanyaan kalau ada. Saya tak boleh nak kuat-kuat sangat. Baru balik daripada kampung. Jadi demam sikit tadi. Baik, ada soalan, saya buka soalan. Baik, saya buka soalan bagi siapa yang mempunyai soalan ataupun cadangan, tak ada masalah, boleh. Soalan ataupun cadangan, tak ada masalah, boleh. Kita baiki. Sama-sama nak cari redha Allah SWT dengan syafaatul Quran. Begitu. Baik, saya buka soalan. Ya, sila kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam tu, Makcik Eda, ya. Berapa lama sekali seorang tu baca? Kalau mengikut Hajah Siti, yang kita punya admin, dia kata 15 minit seorang. Oh, maknanya 15 minit tu tak kira lah berapa muka surat ke macam mana? 15 minit kita akan kira ikut masa lah. Sebab kita nak bagi cukupkan 2 jam saja. Tapi jika sekiranya fasahah tu lancar, tajwid pun tidak ada masalah, makhraj pun bagus, jadi dia akan cepat lah. Saya katakan tadi,
Dia akan cepatlah bagi siapa yang kurang sikit, lemah sikit dari segi makhrajnya, dia akan lambat sikit. Sebab tu dah jangan hajah-hajah jangan terasa. Kalau saya bagi dia hajah ni lebih sikit sebab mungkin makhrajnya betul, ya. Jadi begitu. Jadi insya-Allah balik istiqamah lah, ya, istiqamah insya-Allah bacaan. Lepas tu kalau start maksudnya bila seseorang pelajar tu masuk, dia start first come first serve lah kan? Yang tu saya tak tahu. Nanti boleh rujuk kepada Hajah Siti, boleh rujuk kepada Okay. Daddy GPP. Dia mungkin dia akan susun. Yang tu saya tak tahu. Contoh ada peserta yang mungkin line-nya tak bagus, mungkin dia bagi hold dulu, bagi orang lain dulu. Yang tu lah. Dia bagi atas budi bicara Nadi juga, Nadi GPP tu. Ya. Mungkin ya, itu saja. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, baik, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nomadia. Nak tanya kita perlu ikut Quran yang Ustaz tunjukkan tadi ke atau boleh baca Quran kita sendiri yang Syaf Usmani ni, yang kita punya sendiri ke atau kita kena baca ikut yang Quran yang Ustaz tunjuk tadi? Saya tunjuk Quran. Bukan. Bukan. Maksudnya Kalau seeloknya cari cetakan Madinah lah. Ya. Cari cetakan Madinah, bukan Indonesia. Sebab Indonesia ni dia ada lain sikit. Contoh pada kalimah Allah, contoh dia tidak ada hamzah, dia alif gitu. Jadi akan agak sukarlah. Kalau boleh, sebab dia ada versi Madinah dengan Indonesia. Ambil dengan Madinah. Yang biasalah kita baca tu, yang Quran Karim, ya. Itu Madinah punya. Ya. Maksudnya Ustaz Osmani lah. Memang Osmani. Hajah tahu tak apa maksud Osmani ni? Saya terangkan sedikit, ya. Mungkin begini, ya. Di version Al-Quran, version cetakan yang ditulis oleh Osman Toha. Pernah dengar tak Osman Toha? Itu tulisan dia mengikut memang Rasam Osmani, ya, mengikut Rasam Osmani. Tulisan dia mungkin ada alif contoh pada Allah, kan? Contoh Allah, contoh pada mat farak contoh, kan? Mat farak, kan? Kalau tulisan Osman Toha, hamzah, alif, lam, ha. Allah. Mengikut cetakan Indonesia yang tidak ditulis oleh Osman Toha, ditulis alif, kemudian ada tanda atas panjang. Ada bagi alif kinjariyah, kemudian lam, ha. Dia baca Allah juga. Tu tulisan yang disebut oleh Osman Toha yang masih hidup lagi. Rasam Osmani, rasam ni maksudnya orang yang menyusunkan Al-Quran dan memberikan baris, titik dan sebagainya pada zaman Osman. Dan susunan surah itu disusun pada zaman Osman juga. Sebagai contohnya, Nabi SAW apabila dia solat, apabila dia semayang, dia akan membaca surah Fatihah dulu. Kemudian selepas Fatihah, dia akan membaca surah Al-Baqarah. Jadi Saudara Osman dengar bacaan Nabi selepas Fatihah Al-Baqarah. Jadi disusun oleh Saudara Osman lepas Fatihah surah Al-Baqarah. Sebab itulah surah Al-Baqarah tu dibaca selepas Al-Fatihah. Kalau Rasam Ali, Saudara Ali, Rasam Saudara Ali memang tidak ada dah. Cuma mereka mengikut apa yang diturun, ayat yang turun dulu. Selepas Fatihah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak tu. Sedangkan Rasam Osmani, surah Al-Alaq ni, duduk belakang sekali, juzuk 30. Nampak tu. Semua di Indonesia pun menggunakan Rasam Osmani juga. Cuma cara tulisan. Ya. Hamzah lah, utamanya Hamzah dan Alif. Sebab tu Hamzah dan Alif ni ada khilaf. Ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan huruf jaiyah 29, ada yang mengatakan 28.
Sebab khilaf ada yang mengatakan alif itu huruf konsonan sahaja, huruf mat sahaja yang tidak dituturkan. Ada khilaf. Nanti tak apalah dalam bacaan nanti kita akan terangkan lah. Kita akan terang. Sambil ajar baca tu saya akan selitkan di situ kenapa baca begini, kena baca begini, dari segi makhrajnya, sifatnya. Jadi kena alert cepat lah. Sebab kita baca musannaf ni kena advance dah. Dah perlu satu tahap yang lain dah. Bukan untuk baru mengeja huruf, tidak. Untuk saranan saya, untuk ajar-ajar, untuk fasahah ni, ataupun kelancaran ni, mesti ataupun wajib lah. Wajibkan diri hajar-hajar ni, sebelum baca, ulang ayat yang nak baca tu paling kurang 5 kali ataupun 6 kali. Contohlah dalam surah Al-Baqarah contoh, PP yang pertama tu. Buku surah pertama tu. Dan seterusnya. Sebelum baca dengan saya, baca ayat tu 5 kali. Baca daripada atas daripada bawah 5 kali. Baca, ambil fasah kelancaran itu. Begitu. Kalau tak ulang, dibimbangi nanti kita akan tersadung dalam bacaan. Sikit salah itu kan mencacatkan lah. Akan merugikan masa kita. Nak betulkan. Sebab kalau boleh cantiknya, tidak ada langsung kesalahan jali. Kalau bolehnya bacaan ni tidak ada langsung kesalahan jali. Lahnun jali tidak ada langsung. Kalau boleh. Kesalahan jali ni maksudnya tertukar baris. Tertukar huruf. Itu kesalahan jali lah. Kesalahan yang besar. Yang terang nampak. Maksudnya siapa yang dengar, walaupun siapa yang mendengarnya akan tahu itu kesalahan. Ini berbeza dengan kesalahan khafi. Kalau elahnya, kalau seeloknya bagi bacaan musannaf ni, elakkan langsung untuk ada bacaan cara lahnun jali, kesalahan besar. Yang salah baris. Bertukar dengan i, tukar dengan a. Kafirun baca kafiri. Itu kesalahan jali. Perlu sangat-sangat dielakkan. Begitu. Baik, ada lagi soalan? InsyaAllah. Mungkin tak apa, 1 minit 2 minit lagi insyaAllah boleh. Ustaz, Salam. saya Khadijah daripada Brunei. Ya. Tanya satu perkara je. Nanti kita mula bacaan dari juz pertama ya? Suratul Fatihah kemudian Al-Baqarah. Ya. Ataupun Kita akan baca surah Fatihah dulu. Pada perjumpaan yang pertama, kita akan membaca surah Al-Fatihah dengan qiraat jamak dulu ya. Boleh qiraat jamak. Qiraat himpunkan semua qiraat. Saya akan baca nanti ajar-ajar boleh repeat lah. Kemudian boleh baca dengan surah Al-Baqarah. Kemudian saya kata contoh hajah tak ada masalah, bacaan bagus. Bacaan bagus, contoh boleh alih terus kepada surah Al-Baqarah. Boleh masuk terus. Lepas Fatihah boleh terus masuk. Jika sekiranya dalam qiraat jamak ini, contoh hajah yang lain pula masuk, dia baca qiraat jamak banyak salah ataupun kurang dari segi bahrahnya. Jadi dia kena stay dulu kat situ dulu. Bagi lancar baru boleh masuk. Setiap orang tu levelnya berbeza-beza mengikut kefasihan seseorang itu. Kan? Seorang ni kalau mungkin dah pernah mengaji bersanad, dia tahulah. Begitu. Gitu. Baik. Okey, syukran Ustaz. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Saleha nak tanya. Cadangan start kelas bila Ustaz? Saya ni tertakluk kepada Hajah Siti juga, iaitu kita punya admin lah. Kita punya admin lah. Jumaat depan 12 November. Oh. InsyaAllah. Boleh buat persediaan dari segi tulisnya. Nanti insya-Allah setiap bulan Hajah Siti boleh ingatkan saya setiap bulan saya akan bagi grade saya akan bagi grade. Saya akan ada buku saya sendiri. Saya akan tanda
contoh lah, saya bagi contoh ya. Setiap yang ngaji sanad saya di Syala dibagi pun saya akan bagi, saya dah tulis grade ya. Sebulan sekali saya akan tulis. Contoh lah Fushahah, saya akan bagi contoh 70%. Okey, untuk bulan ni. Okey, kelancaran. Hukum tajwid mungkin 90%. Dengungnya panjang cukup, lebih sikit-sikit. Sifat huruf, contoh ya. Dia kurang pada sifat huruf, maka markahnya kurang lah. 65. Jadi dia tengok markah dia, bulan depan mesti kena ada peningkatan. Begitu. Kan? Tak boleh berada dalam situasi yang sama ataupun level yang sama. Mesti kena ada peringkatan peratus tu. Saya akan buat. Sebab itulah Hajah perlu nanti buka mat secara jelas, muka nampak, mulut pun nampak. Jadi sebab itu ni alternatif. Sebab kita tak boleh jumpa secara depan. Jadi alternatif online ni saya perlu buat begitu. Supaya tidak mencacatkan kita punya dia panggil apa, talaki kita ataupun bacaan bersanad ni. Setengah ulama dia syadik sikit setengah ulama dia kata tak boleh online setengah ulama kata boleh sebab atas faktor darurah kan. Kalau jumpa mungkin boleh sebarkan air dan sebagainya orang nak mengaji kan. Ada yang kata tak boleh, memang kena berjumpa juga, talaki ni mesti berjumpa. Begitu. Sebab itulah kita nanti kita ambil konsep apa? Konsep online dulu. Nanti bila seorang tu nak khatam, contohlah ada hajah seorang ni mungkin juzuk yang ke-20, hajah yang seorang lagi mungkin dia nak khatam. Jadi hajah yang nak khatam tu perlu jumpa dengan saya untuk bacaan mungkin surah Duha ke bawah ke, untuk mengambil talaki tu. Mengambil nak elak ataupun nak lari daripada kecenderungan maksudnya tidak boleh tak berjumpa, mesti kena berjumpa sekali pun. Begitu walaupun dalam surah tu Ad-Duha ke bawah. Begitu. Bukan jumpa untuk bagi sijil saja, tak. Maksud berjumpa dalam keadaan membaca. Itu saja sudah mencukupi. Begitu. Baik, ada soalan lagi? InsyaAllah tak ada, kita pun Ustaz nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan je. Ni sekarang ni PKP kita buat online. Tapi kalau nanti dah okey, dah boleh berjumpa, adakah kita nak buat secara bersemuka atau meneruskan online ni sampai habis? Soalan tu berat juga tu. Buat masa sekarang ni online dulu ya. Macam saya cadangkan tadi, tak apalah kita buat online dulu. Mungkin di sana kalau kita ada yang, sebab masanya sama ya. Jika sekiranya contoh ada 2 orang ataupun 3 orang yang bertelaki dengan saya secara berdepan, tapi pada masa sama saya buka online juga, jadi dia akan celaru kat situ. Saya nak baca, nak dengar yang mana. Jadi kita akan buat cara online dulu ya. Kesemuanya. Mungkin ada yang tak boleh drive, ada yang mungkin ada masalah lain dan sebagainya, tak boleh tinggal rumah dan sebagainya. Itu akan menjejaskan dia lah. Kena tinggal rumah, nak berdatang pula ya. Jadi kita ambil pendekatan secara online dahulu. Kemudian akhir nanti bila dia nak khatam nanti, dijumpa dengan saya. Kita nak mengambil perkataan talaqi tu. Maksudnya bukan setakat online saja. Maksudnya pernah tak berjumpa dengan guru kamu? Contohlah, contoh kan. Adakah perlu jumpa tak pernah jumpa? Ya, pernah jumpa. Maksudnya sudah valid talaqi tu. Jangan langsung tak berjumpa. Sebab itulah dikira sebagai apa tu, sahabat Nabi, sekiranya sahabat Nabi itu pernah berjumpa dengan Nabi. Begitu. Jumpa di zaman Nabi dan jumpa dengan Nabi dikira sahabat. Begitu. Begitulah kita nak ambil pendekatan ni. Mungkin ni alternatif lah. Alternatif PKP kan. Kalau alternatif ni tak diambil, mungkin kita kata akan merugikan lah. Contohlah PKP sambung lagi. Kena sambung lagi sampai 3-4 tahun lagi contoh. Jadi masyarakat tak akan membaca, tak boleh nak sanad dan sebagainya. Itu akan merugikan ummah juga. Jadi begitu. Jadi kita macam itulah. Itu cara saya.
lagi satu Ustaz, kalau yang kami yang dengan ustazah yang perempuan tu, nanti dia di Syria ke dia di sini? Kotlah nanti dah khatam nak jumpa dia. Yang satu lagi tu, yang kelas saya kalau tak silap hari Sabtu ustazah Ustaz perempuan. Yang tu Ustazah Farma ada di sini. Dia di Malaysia lah. Dia. Oh, okey. Maknanya samalah juga dengan Ustaz Yasin. Maknanya last kali tu kalau ada rezeki jumpalah maksudnya lah. Kalau kata kita masih online lah sampai bila-bila. Ya. Tapi dalam keadaan perlu membaca juga, bukan maksud jumpa untuk berserah sijil saja tak. Ya, Ya. faham. Paling kurang pun kena baca juga. Ya, betul. Ad-Duha sampai ke An-Nas Ke macam tu. bawah. Ya macam tu. Begitu. Maklum. Okay. Terima kasih Ustaz. Nanti insyaAllah baca, jangan lupa ya, buka mic, buka video ya. Jangan lupa, jangan tak boleh nampak muka ya. Dan jangan buka mic saja. Bagi nampak muka. Sebab apa? Bukan untuk tengok wajah aja bukan. Tapi nak tengok mulut ya. Mulut tu. Contoh dalam bacaan gharib ataupun bacaan istimewa ya, bacaan khas. Contoh imala, isma, ibdal dan sebagainya tu perlu dilihat mulut itu. Dan perlu dibetulkan gitu. Ya. Baik, ada soalan lagi insya-Allah? Ada kita, sebab mungkin selepas ini adalah mukaddimah ya. Jadi saya tak bila bacaan bersanad nanti pada Jumaat depan tak agak kurang enak lah kalau kita baru nak tanya soalan ya. Sebab nanti kita nak fokus kepada bacaan sahaja. Ya, sebab orang mungkin seorang itu diberikan masa 15 minit ya. Jika sekiranya orang lain bertanya, dia akan drag masa orang lain ya. Jadi saya buka seluas-luasnya untuk kenalan ataupun mukadimah sanad ini. Ya, begitu. Lepas tu saya buka. Ya, supaya selepas ni tidak ada lagi pertanyaan tentang isnad ataupun sanad ini, cara bacanya ya. Dan hukum tajwid saya akan betulkanlah dalam bacaannya, cuma secara formatnya tidak ada lagi persoalan lepas ini. Ustaz, nak tanya kelas ni recorded ke? Ya, recorded. Ya, recorded. Okey, maknanya kalau saya tak dapat nak hadir, saya boleh tengok balik lah ataupun boleh ulang lah bila-bila masa ya? Boleh. Okey, terima kasih. Ustaz nak tanya. Ya. Nanti hari pertama Ustaz kata macam ada test kan, Ustaz nak tengok cara baca kita. Katalah seorang tu fail, dia kena keluar Ustaz. Dia macam ni lah. Pengalaman Ustaz lah. Pandangan saja. Contohlah, saya beri contoh ya. Saya beri contoh bacaan ya. Lepas itu dalam bacaan ni saya showkan jangan baca secara hadar ya. Hajar ni maksudnya jangan baca secara laju. Kan? Kita tahu bacaan dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada bacaan tahqiq, ada bacaan tadwir, ada bacaan hadar. Paling kurang pun kena baca tadwir sederhana ya. Sederhana. Contoh dalam suratul Al-A'raf lah, contoh saya beri contoh ya, dalam surah A'raf ayat 52 contoh ya. Bacaan hadar dia baca laju. Jadi saya tak showkan dalam online ni bacaan laju ya. Bacaan laju ni untuk menghafal Quran. Dia baca begini. Walaqad ji'na bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dia baca hadar. Saya tak nak bacaan hadar dalam bacaan bersanad. Ya. Dan atau paling kurang pun bacaan tadwir. Secara contoh, walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah. Begitu. Kalau nak tahqiq pun tak ada masalah. Walaqad ji'nahum bi kitabin satu boleh, tak ada masalah. Itu lebih bagus ya. Cara munjawat boleh, cara murattal pun boleh, tidak ada masalah. Jika sekiranya yang Hajah Salihah tadi, Hajah tanya tadi, contoh dia baca begini ya.
walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala, contoh. Yang tu tak boleh. Jadi yang ni saya tak syorkan untuk mengambil sanad sebab dia masih merangkak-rangkak membaca. Dia masih perlukan masuk kelas lain, contoh kelas tahsin dulu, kelas Faham. Okey. ya. Nampak. Tak lah. Ustaz, saya nak tanya boleh? Ya, tanya sila. Saya buka. Assalamualaikum. Sebenarnya saya register untuk kelas hafalan. Tapi dengan ustaz juga. Hafalan. Ya, saya dengan saya juga. Hafalan. Baik. Itu Untuk macam mana? baik. Macam mana ya? Sebabnya kelas hafalan pun perlu ada muqaddimah juga ni ya. Tapi Jadi ini bukan ni untuk ni untuk sanad sahaja ya. Oh, okey. Tak apa. Jangan nak dengar pun tak ada masalah ya. Untuk hafalan sepatutnya ada satu muqaddimah juga ya. Saya akan terangkan macam mana kaedah menghafal ya, perlu ulang berapa kali. Yang tu dalam kelas menghafal lah. Kelas menghafal. Baik, ada lagi soalan untuk talaki bersanad ya. Talaki maksudnya bermaksud talaki laqiya, berjumpa. Talaki berjumpa. Jumpa. Macam Rasulullah berjumpa dengan Jibril, itu talaki. Musyafahah, mulut ke mulut. Musyafah. Mulut ke mulut. Begitu tengok mulut guru tengok mulut guru. Ya. Bisanadin dengan sanad, dengan bersandaran al-muttasil yang bersambung ila Rasulillah hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama dia. Baik, ada soalan lagi saya buka. InsyaAllah 5 minit. InsyaAllah. Takut selepas ni ada lagi soalan. Jadi saya tak nak jawab lah. Lepas ni takut mengganggu kan masa-masa ajar-ajar yang lain. Jadi kita kena luaskan kita punya, lapangkan dada kita menerima segala teguran hanya untuk belajar ya. Sebab panjang kita hidup ni memang untuk belajar. Kita belajar mengenai hidup, kita belajar mengenai Al-Quran dan sebagainya. Siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz. tanya Saya je. Rashidah nak tanya. Sekiranya kita ni baca suara kita tak cukup panjang, masa bacaan kita, kalau kita baca panjang mesti terputus. Boleh ke kalau kita baca yang wakaf pendek sikit? Okey, bagus ya. Baik. Mengenai wakaf ni bagi orang yang nafas je pendek ya. Baik, ada dua cara lah. Yang pertamanya begini ya. Untuk menjawab sanad ini kita boleh atas nama ala sabili ta'lim, atas jalan belajar. Jadi guru tu akan guide lah. Berhenti di sini, ambil di sini. Saya akan tunjukkan di mana-mana wakafnya. Ya, sebab yang nafas pendek ni dipanggil sebagai wakaf daruri ataupun wakaf ittirariyah. Wakaf terdesak. Ya. Tengah-tengah baca, menguap, terbersing, ataupun nafas semput, tak cukup lelah dan sebagainya, dikategorikan sebagai wakaf at-tirariyah ataupun wakaf daruri, terdesak. Jadi wakaf terdesak ni untuk dibaca, kena dengan makna, boleh teruskan. Kalau makna tak bertepatan, dia kena ulang balik belakang, dia kena teruskan. Begitu. Di wakaf tidaklah. InsyaAllah saya akan guide juga. Ya. Dan kita tak boleh juga ayat tu terlalu panjang juga. Tak nak kerat-kerat pun tak boleh juga nak kerat-kerat. Contohlah. Ya. Kita ambil pendekatan ala sabili ta'lim, atas jalan belajar, maka boleh. Ya. Tidak yang disebutlah oleh guru saya. Kan? Ustaz boleh beli Terima kasih, Ustaz. Al-Quran, beli Al-Quran yang wakaf ibtidak tu kan? Ibtidak. Wakaf Dia ada ada ya. Yang ada garisan hijau ya. Ada hijau merah tu boleh beli kat di pasaran banyak sekarang ni ya, wakaf ibtidak tu. Yang itu pun dah ditashihkan oleh Lajnah Kementerian Pentasihan Al-Quran Malaysia. Boleh beli yang tu. Itu lebih mudah. Lebih
lebih mudah. Lebih mudah. Karang Itulah. craft boleh jual, karang craft boleh jual. Ya, baik. Banyak tulis wakaf dia tidak disertakan sekali. Itu lebih bagus lah. Kita dah ada panduan ya. Baik. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? InsyaAllah kita akan berhenti pada 9.30. Tak apa. Di berat sikit tak apa. Tak masalah. Malam-malam. Saya pun tak ada apa-apa. Saya buka surah bahannya. Ada lagi soalan tentang sanad ni? Pokok lah tanya lah. Kan? Apa lagi riwayat ataupun apa lagi bacaan-bacaan yang lain contohnya ya. Baik, ada lagi? Ustaz akan tanya ke hukum tajwid bila kita baca tu? Ya, saya akan tanya. Bukan maksudnya saya tanya setiap masa saya akan tanya. Saya akan highlight contoh ya. Hajah baca tersadung lah ataupun tersalah. Saya akan tanya apa hukum ni? Kan ada izhar. Jadi kena baca izhar. Sekali itulah saya akan tegur. Begitulah. Tidaklah maksudnya satu persatu tidak begitu. Itu dalam kelas tahsin ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, saya Nurizan tumpang tanya. Adakah dalam kelas talaqi ni Ustaz akan cover macam sifat-sifat huruf tu semua, makhraj tu semua ataupun macam mana ya? Betul, bagus ya soalan ni. Yang paling utama saya akan cover 2, iaitu makhraj dan sifat huruf. Sangat saya akan masukkan elemen ini. Sifat huruf dengan makhraj. 2 ni memang saya akan beri penekanan yang sangat banyak lah. Jadi bersedialah. Kalau saya kata Sofir kan bunyi sin, kan Rokhawah kan bunyi kha, kita kena imagine kan. Rokhawah tu apa? Kan? Tafashi kan shin, takrir kan ra, kan? Tafkhim kan ra, tarkik kan ra. Macam mana keadaannya? Kalau tak tahu, tak apa, saya akan jelaskan. Begitu. Jadi bila jelaskan itu memerlukan masa ya, Hajah ya. Jadi bila kesalahan yang dibuat oleh pembaca akan direct masa, jadi bacaannya akan kurang. Kan? Sepatutnya dia buatkan baca 5 ayat sebab penangan tadi, sebab kesalahan yang dia buat tadi, dia mungkin boleh baca 2 ayat sahaja. Jadi 2 ayat lah. Kan? Sekiranya tidak ada kesalahan, bagus bacaannya, dia boleh lebih. Jadi seorang tu tak samalah. Gitu. Baik. Maaf Ustaz, satu lagi ya. So agak-agaknya yang biasa Ustaz buat lah talaqi ni, tempoh masa tu berapa lama ya agaknya? Dia bergantung juga kepada pembaca, kelancaran. Baik, bagi kalau yang biasalah ya, yang biasa 3 tahun ataupun 2 tahun setengah macam tu. Itu atas kelancaran ya, atas kelancaran. Sebab itu saya suruh saya beritahu maksudnya bila baca dengan saya perlu lancar dulu, maksud baca banyak kali dulu untuk betulkan makhraj kita, sifatkan, cari mana-mana sifat tu. Jadi bila tidak berlaku sebarang kesalahan dari segi sifatnya, dari segi makhrajnya, maka dia akan membaca dengan lebih banyak lah. Dia akan membaca lebih banyak. Jadi bila baca lebih banyak, cepatlah khatamnya. Tetapi bukannya target kita nak cepat khatam ya. Tu kena highlightkan betul-betul, kena mentionkan betul-betul bahawasanya kita baca bukan nak cepat khatam, tapi nak baca dengan lebih betul. Sebab itulah asas membaca Quran itu adalah baca betul. Dengan bersandarkan dengan apa yang dibawa oleh ulama
sahabat Nabi dan Nabi SAW. Begitu. Sebab itulah bila kita kalau nak khatam kan bacaan ni ramai yang boleh masuk kelas tadarus kan. 30 hari dah khatam. Tapi adakah betul? Adakah bertepatan dengan bacaan yang disandarkan? Jadi itu kita jadi yang kita perlu bangkitkan isu itu. Kan? Jadi sebab itulah perlu perlu diberikan penekanan untuk bacaan ni. Ya, tak boleh terlalu ketat ataupun terlalu longgar, tak boleh. Kan? Terlalu ketat 10 tahun pun tak habis. Ya? Terlalu longgar cepat habis, tapi bila dia ambil sanad lagi dengan riwayat lain, seolah-olah dia tak pernah bertelaki lagi. Tak pernah bertelaki sanad. Sebab apa? Bacaannya terlalu tidak cantik. Kan? Jadi dia kata saya pernah ambil sanad, tetapi bacaannya tidak menggambarkan dia pernah mengambil sanad. Jadi kita perlu ambil cakna jugalah ataupun ambil berat. Begitu ya. Sebab sanad ni amanah ya. Amanah. Tuan-tuan kena ingat bahawasanya apabila perempuan nak jazah kepada orang lain, mesti bersandarkan apa yang guru tuan-tuan ajar. Dan saya pun ambil dengan guru saya pun ambil daripada guru saya. Begitu. Mungkin adalah lalat tu, manusia memang tak terlepas daripada kesalahan ya. Begitu. Baik. 1 minit lagi ada insyaAllah, 1 minit 2 minit. Ada 5 minit lagi ni. 1 minit ke 2 minit ke insyaAllah boleh. Siapa yang nak ni nak tanya ajukan soalan boleh, tak ada masalah. Dari segi timing ya, masa kita beritahu dah tadi 15 minit saja seorang baca dengan tahqiq ataupun tadwir sahaja, bukannya hadar ya. Kemudian beri penunjukan pada ya. Depan boleh tak tunjukkan kita share screen susu galur daripada Hafs An-Asim sampai sahabat sampai ke Rasulullah. Okey, sebelum mula kelas kita mula awal lah dalam 15 minit ke mula awal. Kita boleh tunjukkan. Boleh ke? Boleh tak ada masalah. Ni sebenarnya kat tangan saya ni dah ada dah ni. Cuma saya tak nak pancarkan kat sini. Sebab saya guna phone. Tak boleh ni. Kalau tu saya tunjuk tadi. Kalau ni susu galur dia. Ni sampai half je ya. Ni sampai half saja. Tak nampak lah sini ya. Ni sini kalau tengok. Ni pun skrin pun dah Kami akan share minggu depan. Tak apalah. Saya akan masukkan ya. Begitu. Okey, setakat je kot itu. Itu saja. Itu saja insya-Allah. Jadi sekat itu saja pesanan saya. Yang pertamanya niatlah baca ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk niat berlumba-lumba untuk khatam cepat bukan untuk merasakan aku lebih hebat, aku punya sanad dan sebagainya, tidak ya. Aku niatkan supaya aku membaca itu lebih dengan lebih betul, lebih tepat. Sebab itu kalam Allah ya, kalam Allah yang wajib kita pelajari dengan betul, dengan cara mutqin, secara teliti. Kalau dengan masalah dunia kita teliti ya, contoh dalam pelajaran anak-anak matematik ke bahasa Inggeris kita boleh teliti, kenapa dengan Al-Quran kita tidak boleh teliti, lebih teliti lagi. Itu untuk mahasabah kita dah ya. Jadi bersandarkan dengan hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dengan kamu adalah orang yang belajar. Ta'allama al-Quran, belajar Al-Quran. Kan? Kita tahu bahawasanya orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu adalah mati syahid dunia. Kan? Kemudian khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, dan mengajar kepada orang lain juga. Supaya apa? Supaya kalam Allah ni tersebar. Tidak digunakan oleh kita sendiri saja.
Kan kita nak rebut pahala kita sendiri saja. Tak. Kita perlu kongsi pahala ni dengan orang lain. Apabila termasuklah ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran kita, kan. Sekiranya mereka tidak masih lagi enggan, kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kan diberikan hidayah kepada mereka. Kita ni hanya tunjuk jalan sahaja, bukan mampu berhidayah. Tunjuk jalan sahaja bagi siapa yang Allah bukakan hati, maka insya-Allah hatinya akan terpandu ke arah kebaikan, insya-Allah. Jadi istiqamah dalam baca Al-Quran, niatkan yang betul, ya. Kemudian tahu bacaan apa yang kita baca, ya. Qiraat siapa yang kita baca, riwayat mana, qiraat mana, ya. Kemudian terimalah teguran ataupun kritikan daripada yang mengajar sebagai suntikan semangat supaya kita lebih baca dengan lebih baik. Ya. Baik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu saya mohon maaf. Ya, ditangguhkan kita baca kafaratul majlis suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.